Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-55 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan diadakan di Semarang, Indonesia baru-baru ini. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Antara tumpuan mesyuarat penandatanganan protokol kedua bagi pindaan perjanjian menubuhkan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area AANZFTA. Negara Brunei Darussalam menyertai majlis penandatanganan tersebut selaku negara penyelaras ASEAN bagi AANZFTA. Pengemas kinian, protokol kedua itu menyediakan elemen nilai tambah dan pengenalan bab baharu iaitu perolehan kerajaan, perdagangan dan pembangunan mampan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengemas kinian itu juga mengambil kira amalan perdagangan moden dan peruntukan baharu yang boleh meningkatkan daya tahan rantaian bekalan serta menangani cabaran berkaitan perdagangan. Protokol kedua tersebut dijangka ditandatangani sebelum hujung tahun ini. Selain mesyuarat AEM ke-55, beberapa siri mesyuarat juga diadakan, antaranya mesyuarat ASEAN Free Trade Area AFTA Council ke-37 dan mesyuarat ASEAN Investment Area Council ke-26. Dalam usaha menyediakan kemudahan terkini dan persekitaran pembelajaran bertaraf dunia kepada para pelajar, Kolej Perniagaan Laksmana LCB melancarkan kampus baharu. Majlis pelancarannya berlangsung kemarin di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dengan pembinaan kampus baharu itu, LCB committed untuk menyediakan persekitaran pembelajaran bertaraf dunia dan memiliki kemudahan canggih bagi meningkatkan pengalaman akademik. Kampus 3 tingkat ini antaranya dilengkapi auditorium dan beberapa dewan kuliah. Universiti Brunei Darussalam UBD mengambil berat akan keperluan pembangunan diri, kemahiran dan kompetensi kehidupan para pelajar dilaksanakan dengan lebih strategik, mengambil kira trend pekerjaan dan suasana global yang terkini. Semua itu demi melahirkan pelajar holistik yang cemerlang dari segi akademik dan bukan akademik. Perkara tersebut dijelaskan oleh Naib Chancellor UBD pada majlis penyampaian pingat dan hadiah buku universiti sempena majlis Convocation ke-35. Penyampaian pingat dan hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Lebih 80 graduan menerima pingat dan hadiah buku universiti dan beberapa orang graduan menerima anugerah kecemerlangan. Terdahulu, Dr. Awang Hazri bin Awang Haji Kifli dalam ucapannya berkata, usaha gigih, dedikasi dan komitmen tinggi para pelajar terhadap akademik serta pembangunan diri adalah amat penting bagi persiapan untuk mengharungi perjalanan kehidupan baru. Pengiktirafan rasmi UBD ke atas pencapaian dan kecemerlangan akademik bagi para graduan. Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong, Sekolah Menengah Saidina Umar Al-Khattab, Mahad Islam Brunei dan Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar Kuala Belait mara ke pertandingan peringkat akhir kuis sejarah Piala Pehen Jawatan Dalam kali ketiga dengan tema Sejarah Pengukuh Jadi Diri Bangsa. Pertandingan separuh akhir diadakan kemarin di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Pertandingan disertai oleh 16 pelajar mewakili 8 buah sekolah
Pertandingan antaranya bertujuan menggalakkan para pelajar untuk meminati sejarah serta memberikan kesedaran kepada generasi muda tentang kepentingan mempelajari sejarah. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC berkedudukan baik untuk mempromosikan dan menyokong secara aktif pembangunan kemahiran kepimpinan kaum wanita serta menyediakan peluang kebimbingan. Perkara tersebut disentuh semasa sesi pertukaran pendapat mesyuarat APEC Forum Wanita dan Ekonomi WEF. Menyertai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat diikuti sesi bersama antara WEF dan Mesyuarat Peringkat Menteri Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS dengan perbincangan memberi tumpuan terhadap memperluaskan akses perniagaan milik wanita. Dalam hal itu, Awang Muhammad Haris mengongsikan usaha negara dalam menggalakkan pertumbuhan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk perniagaan milik wanita dan yang diterajui oleh wanita melalui pelbagai inisiatif di peringkat domestik dan serantau. Perbincangan semasa mesyuarat peringkat Menteri PKS ke-29 pula tertumpu kepada beberapa tema termasuk pemerkasaan PMKS di pasaran global. Awang Muhammad Haris turut mengongsikan pandangan negara mengenai memperluaskan peluang bagi mereka yang mempunyai potensi ekonomi yang belum diterokai. Mesyuarat APEC WAF dan mesyuarat peringkat Menteri PKS ke-29 diadakan baru-baru ini di Seattle, Washington, Amerika Syarikat. Ke arah mewujudkan kerjasama bidang penyelidikan, pendidikan dan program latihan berkaitan pertanian, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menandatangani memorandum perjanjian MOA bersama 4 pengusaha pertanian tempatan. Majlis penandatanganan MOA sempena Maharajan Haflul Takharuj kali ke-13 itu diadakan petang kemarin di kampus Sinaud UNISA. Penandatanganan adalah antara Fakulti Pertanian UNISA dengan Maya Breeder Farm, Arzat Prima Enterprise, Hasmid Enterprise dan Ibnu Anwari Enterprise. Hadir menyaksikan penandatanganan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam meneruskan program Jaulah di Masjid Kampung Pelambaian. Ia sempena Hari Kemputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77 dan Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pengisiannya ceramah mengenai hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SP. Program Jaulah bertujuan meningkatkan keimanan dan kecintaan masyarakat kepada Rasulullah dengan mengamalkan sifat-sifat terpuji beliau dan menghayati semangat perjuangan Rasulullah mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Beberapa destinasi menarik di negara ini menjadi persinggahan konvoi 15 pemandu kereta mewah Mercedes-Benz. Konvoi diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Pelepasan konvoi disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, dan Irwan Iding, Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara Brunei Darussalam. Konvoi yang disertai oleh para pemilik kereta Mercedes-Benz dari negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Malaysia itu menjelajahi beberapa tempat menarik di daerah Brunei dan Muara sebelum meneruskan pengembaraan ke Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Di Sabah ada perkumpulan Mercedes-Benz yang terbesar untuk Borneo. Masa ini Mercedes-Benz Club dari Brunei Darussalam ada sudah 30 buah sudah berjalan kemarin. Jadi kami yang tinggal ini mengetuai rombongan daripada Indonesia ini untuk menuju ke Sabah. Program Perkemahan Belia Anjuran Bersama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dan Persatuan Pengakap Daerah Tutong berakhir kemarin dengan majlis penutupan dan penyampaian mini inovasi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Diadakan selama 3 hari, program disertai oleh 35 peserta dari ke-4 daerah. Selain memberi pendedahan kepimpinan, program juga bertujuan menguji tahap ketahanan serta kecerdasan minda dan kekuatan fizikal para peserta. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BAC mencadangkan pelbagai inisiatif, antaranya transformasi digital, pembangunan mampan, kedayatahanan kesihatan, sekuriti makanan dan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Cadangan itu dibentangkan semasa sesi konsultasi para perwakilan ASEAN BAC bersama Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM pada mesyuarat AEM ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia baru-baru ini. Delegasi negara diwakili oleh Pengarah Urusan Adenin Group of Companies dan Pengarah Urusan PDS Abattoir. Semasa sesi tersebut, ASEAN BAC Brunei mengongsikan pentingnya kepercayaan digital dalam ekonomi ASEAN bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh PMKS. Delegasi ASEAN BAC juga menghadiri pelancaran ASEAN Tariff Finder. Terdahulu, para delegasi mengadakan mesyuarat ASEAN BAC ke-98 dan mesyuarat Majlis Perniagaan Bersama JBC ke-22. Antara yang dibincangkan, persiapan bagi penglibatan AEM dan laporan kemajuan ASEAN BAC. Majlis Malam Keagamaan diadakan malam tadi sempena 90 tahun Pertubuhan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di bangunan persekutuan berkenaan. Hadir Dato' Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian majlis, pertandingan kuis keagamaan dalam kalangan para ahli pengakap yang terdiri dari para pelajar sekolah-sekolah menengah di negara ini. Pertandingan berkenaan dianjurkan oleh bahagian keagamaan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Persatuan Pengakap Daerah Brunei Muara. Adakah B, Saidina bertambah dan luka dan sedih dalam memberi motivasi untuk mengasah bakat dalam arena penulisan, Dewan Bahasa dan Pustaka mengadakan bengkel penulisan resensi buku sastra kreatif puisi sempena Bulan Bahasa 2023. Bengkel diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bengkel merupakan kesinambungan daripada program resensi buku sastra kreatif yang menumpukan kepada buku puisi untuk diresensi. Ia bertujuan memahami mesej dan menyenaraikan faktor-faktor menarik dalam sesebuah buku puisi serta melatih dan merangka penulisan berdasarkan kesesuaian tajuk yang dipilih. Diadakan selama 2 hari, bengkel dibimbing oleh Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara tahun 2021. Bengkel antaranya disertai oleh para pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta mahasiswa Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Boleh. Tapi kalau dalam media permata jangan terpanjang. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi
mengenakan operasi bersepadu ke atas beberapa buah premis perniagaan di Kampung Sungai Liang dan Kampung Lumut, daerah Blyth pada 15 Ogos lalu. Hasil operasi, 20 unit alat sukat dan timbang digunakan bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit sukatan dan timbangan SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-alat Sukat dan Timbangan 1994 Ceraian 3/1 dan 2. Para penguatkuasa unit SDT juga mendapati beberapa buah premis perniagaan tidak mempamerkan tanda berat bersih ke atas produk-produk berbungkus seperti sayur, buah, makanan kering dan barang mentah dan mempamerkan tanda berat yang tidak selaras seperti mana tanda berat yang tertera pada setiap bungkusan. Sementara itu, JPES telah mengeluarkan 2 notis amaran dan 3 kompaun berjumlah RM500 dan RM700 kepada 4 buah premis perniagaan bagi kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 iaitu menjual minyak masak melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan kegagalan mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barangan yang dijual di dalam premis perniagaan.